Kerajaan Sarawak akan merangka Pelan Kewangan sebelum laksana pertanian moden. Fokus dari Sarawak itu akan diperincikan Bumawin. Buma, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Beri masa 2 bulan untuk merangka pelan dana pembiayaan sektor pertanian moden. Itu komitmen yang diberikan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dalam usaha membangunkan sektor itu yang memerlukan sumber kewangan yang besar. Because kalau saya ada capital susah juga, kerana risikonya ada tinggi. So kita mesti ada special fund untuk membantu mereka ni. Without fund susah juga. Kan yang pun capital quite high. Dari sudut sebut ya tadi. Debt value. You tangga teknologi ya tadi. Dan investment yang high and it's risky. Oleh itu, beliau memerlukan sedikit masa bagi merangka kaedah kewangan sebelum mengumumkan sebarang langkah. Ia penting dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai negeri pengeksport makanan menjelang 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan perkara itu pada sidang media selepas perasmian International Conference Bioteknologi Smart Farming and Entrepreneur for Food Security, Universiti Teknologi Mara dan National Chung Cheng University Taiwan di Kuching pagi tadi. Persidangan 3 hari itu disertai sekitar 300 delegasi dari dalam dan luar negara. Dalam pada itu, Gabungan Parti Sarawak GPS bersedia menghadapi pilihan raya kecil Jepak November depan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengerusi GPS menjelaskan pihaknya akan menghantar calon bagi mempertahankan kerusi terbabit. Kita sedialah. Sedialah. Nomination je, kita hantar calon lah. 4 bulan, mengundi lah. Ya, ya. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan calon yang akan ditempatkan di kerusi itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian kepada media di Kuching pagi tadi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pagi tadi dalam sidang media khas di Kuala Lumpur mengumumkan PRK Jepak akan berlangsung pada 4 November depan, manakala hari penamaan calon pada 21 Oktober depan. PRK Jepak terpaksa diadakan selepas penyandangnya Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia pada 15 September lepas. Baik, lapangan terbang Mulu menunjukkan peningkatan penumpang setiap tahun dengan jumlah pengunjung seramai 58,446 orang setakat Ogos 2023. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin dalam kenyataan media berkata bilangan tersebut dijangka akan meningkat kepada 88,000 orang menjelang Disember ini berbanding 72,119 orang pada tahun lepas. Dalam pada itu, pihak Malaysia Airport Sdn Bhd MASB juga akan menggantikan Ultra Large Form Tender ULFT yang baharu di lapangan terbang Mulu bagi memantapkan lagi perkhidmatan unit Airport Fire Rescue Service AFRS. Susulan daripada pemeriksaan mengejut atas infrastruktur serta peralatan yang sedia ada di lapangan terbang Mulu, beliau mendapati keperluan untuk menukar dan menaik taraf infrastruktur, terutamanya tandas dan tempat duduk yang rosak berikutan Taman Negara Mulu merupakan destinasi pelancongan yang menerima pengunjung dari luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menganjurkan program kempen kesedaran budaya keselamatan penerbangan di lapangan terbang Mulu. Program ini bertujuan mewujudkan komuniti yang mempunyai pengetahuan asas tentang keselamatan di sekitar kawasan lapangan terbang. Terdahulu, Datuk Seri Lee turut mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pengangkutan Awam Sarawak SPTC Sub Jawatankuasa Pengangkutan. Mesyuarat tersebut adalah untuk membincangkan isu-isu berkaitan lapangan terbang dan operasi stallports di Sarawak. Pada masa sama, beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli Jawatankuasa Kecil Penerbangan SPTC atas sokongannya kepada aspirasi Kerajaan Sarawak untuk mewujudkan kualiti piawaian antarabangsa untuk semua lapangan terbang dan stallportnya. Baik, sementara itu, Datuk Seri Lee menyeru agar kebersihan sungai di kawasan Mulu sentiasa dijaga bagi mengekalkan status Mulu sebagai tapak warisan dunia. Faktor keselamatan sentiasa diutamakan ketika berada di sungai dengan memakai jaket keselamatan.
Komitmen serta usaha berterusan kementerian bagi meningkatkan kesedaran awam berkenaan pentingnya aspek keselamatan di sungai dan memelihara kebersihan sungai serta persekitarannya. Selain itu, beliau juga turut menekankan supaya operator bot dapat mempercepatkan proses penubuhan Persatuan Operator Bot di Mulu bagi kemudahan mereka pada masa akan datang. Beliau menyatakan demikian pada program kesedaran keselamatan dan kebersihan sungai dan program gotong royong membersih laluan navigasi sungai di Sungai Melinau, Mulu. Seramai 84 orang operator bot membawa pelancong yang hadir pada program tersebut. Sebanyak 40 unit pelampung dan 85 unit jaket keselamatan telah disumbangkan kepada operator bot. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawen, terima kasih atas perincian itu.